Dalam siri lawatan kerjanya ke kawasan Parlimen Parit Sulong, Menteri Besar Johor Datuk Abdul Ghani Othman disertai rombongan kerajaan negeri yang terdiri daripada Setiausaha Kerajaan Negeri, Barisan Esko serta Ahli Parlimen Parit Sulong Datuk Nuraini Ahmad. Tempat pertama yang dikunjungi adalah Kekebun Integrasi dan Agrotourism di Kampung Sri Wangi, Parit Yani. Dalam lawatannya ke kampung ini, Menteri Besar menyerahkan surat kelulusan tanah kepada 66 penduduk yang layak. Abdul Ghani turut meluangkan masa melawat tapak pemprosesan baja organik dan efektif mikroorganism yang diusahakan oleh Zarina Abdul Jalal. Selepas Sri Wangi, lawatan seterusnya diteruskan ke Kampung Sri Menanti dalam kawasan Dewan Negeri Sri Medan. Di samping itu, penduduk yang menghadapi kesukaran ke kampung berdekatan, terutamanya ke Kampung Parit Basri disebabkan ketiadaan jambatan. Dalam lawatan itu, Menteri Besar telah meluluskan pembinaan sepanjang 150 meter yang menelan belanja RM500,000. Keuzuran masjid di Kampung Parit Laman menjadi antara tumpuan dalam lawatan kerja Menteri Besar di kawasan Parlimen ini. Dalam lawatan itu, Abdul Ghani meluluskan peruntukan sebanyak RM200,000 bagi membaik pulih masjid berkenaan, termasuk kebocoran atap dan rekahan pada dinding. Di Parit Warijo, Menteri Besar meluluskan projek menaik taraf jalan dari kampung itu ke Kampung Kangkar Senanga yang menelan belanja hampir RM2 juta. Lawatan kerjanya diteruskan ke Dewan Negeri Semerah bagi melihat sendiri antara masalah dan keperluan penduduk di kawasan berkenaan. Masalah ketiadaan sekolah agama di Padang Sari akan segera diatasi apabila kerajaan negeri meluluskan peruntukan sejumlah RM1.9 juta bagi membina sekolah di situ. Projek tersebut akan dimulakan operasi pembinaannya pada November tahun ini dan dijangka siap sepenuhnya menjelang tahun hadapan. Abdul Ghani turut melakukan upacara majlis pecah tanah di tapak pembinaan sekolah tersebut yang dijangka melalui 2 fasa pembinaannya. Di Semerah, Abdul Ghani turut meluluskan RM200,000 bagi projek pembinaan pusat pemulihan dalam komuniti di atas tanah seluas setengah ekar milik Majlis Agama Islam Johor. Dalam lawatan itu, Abdul Ghani turut melakukan upacara pecah tanah di atas tanah yang diluluskan. Destinasi lawatan kerja seterusnya ialah di kawasan Peserai Pantai, Batu Pahat. Di sini, beliau menyampaikan geran hak milik tanah kepada 105 penduduk yang telah menduduki sekitar kawasan itu hampir 25 tahun lalu. Tujuan utama pemberian hak milik tersebut adalah untuk menyusun semula 34 plot penempatan penduduk setinggan yang telah didirikan berhampiran tebing sungai. Lawatan seterusnya ialah di Terminal Teksi Batu Pahat. Abdul Ghani melihat sendiri masalah pemandu teksi yang tidak mempunyai hentian teksi khusus dan terpaksa menumpang hentian di sekitar kawasan hentian bas ekspres di bandar itu. Sehubungan itu, sejumlah RM1 juta diluluskan bagi tujuan pembinaan terminal teksi tersebut yang akan melalui 2 fasa pembinaan seperti yang dicadangkan oleh pihak kontraktor.